Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Estelisa Anauso dan saya akan membentangkan tentang jika dakwaan mengatakan manusia berasal daripada satu individu yaitu Adam, mengapa terdapatnya kepercayaan teisme, etisme dan agnostisisme. Kepercayaan bahwa manusia berasal daripada satu individu pertama yaitu Nabi Adam yang merupakan asas penting dalam agama seperti Islam, Kristen dan Yahudi. Teisme ialah satu kepercayaan individu kepada satu Tuhan semesta sebagai pencipta dan pemerintah alam, atau kata lain yang membawa masuk percaya kepada Tuhan adalah sebagai pencipta dan percaya kepada kuasa Tuhan. Salah satu sebab utama wujudnya percaya teisme ini kerana pengaruh agama dan tradisi yang diwarisi sejak turun-temurun. Kebanyakan manusia dibesarkan dalam keluarga dan masyarakat yang mempunyai pegangan agama tertentu. Sebab yang kedua ialah kerana agama memainkan peranan penting dalam membentuk identiti seseorang. Agama bukan sahaja menjadi pegangan spiritual tetapi juga sebahagian daripada budaya dan cara hidup. Sebab yang ketiga ialah kerana ramai manusia melihat kewujudan alam semesta ini sebagai bukti kewujudan Tuhan. Dan ateisme. Ateisme merupakan satu kepercayaan yang tidak percaya akan kewujudan Tuhan atau kuasa ajaib yang mengatur alam semesta. Golongan ateis ini, ia mempunyai pandangan bahawa manusia tidak memerlukan agama untuk menentukan moral atau tujuan hidup. Golongan ateis ini, ia biasanya tidak menerima kisah penciptaan manusia daripada Adam sebagai fakta mutlak kerana mereka lebih cenderung kepada penjelasan saintifik seperti teori evolusi. Agnostisisme adalah pandangan yang berdasarkan keyakinan bahawa manusia tidak mampu membuktikan keberadaan Tuhan, sehingga mereka merasa sulit untuk meyakini adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sebab yang dikemukakan ialah pengaruh kebebasan ideologi. Dari kecil lagi, mereka telah dididikkan dengan pelbagai ideologi dan pemikiran hak asasi manusia melalui pendidikan dan persekitaran yang di sekeliling. Sebab yang kedua pula ialah sikap yang mempersoalkan agama tanpa ilmu. Maksudnya di sini adalah mereka beranggapan bahawa jika ada agama lebih menyuarakan pandangan, mereka juga berhak untuk memberikan pendapat sendiri walaupun tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Sebab yang ketiga ialah pengaruh teknologi dan media sosial. Maksudnya di sini adalah agnostisisme ini ia bersifat lebih terbuka dan melalui media sosial ia dapat mempengaruhi ideologi orang ramai tentang kewujudan Tuhan. Dalam bantahan pertama, jika kita melihat daripada sebab teisme ini muncul dengan adanya pengaruh agama dalam membentuk identiti diri, mengapa masalah sosial ini ia terus berlaku pada masa sekarang? Masalah sosial seperti kejahatan dan penderitaan ini menyebabkan ramai individu bertanya-tanya tentang kewujudan Tuhan. Kewujudan Tuhan ia membawa kedamaian dalam kehidupan mereka. Namun, penderitaan yang semakin berluasa menyebabkan kepercayaan mereka luntur terhadap kewujudan Tuhan. Selain itu, dalam kepercayaan etisme ini, ia beranggapan bahawa kehidupan dan kejadian alam dapat dijelaskan melalui sains logik dan bukti empirikal. Kewujudan manusia sehingga berbilion-bilion orang di dunia dalam sekitar ada haiwan pelbagai jenis tidak mungkin berlaku dan hadir secara kebetulan. Dalam kepercayaan agnostisisme, kepercayaan ini ia bertentangan dengan kepercayaan agama kerana dianggap melemahkan agama keyakinan terhadap kebenaran. Dalam jawapan balas bantahan yang pertama, perbezaan pandangan yang menunjukkan bahawa persoalan mengenai kewujudan Tuhan merupakan isu yang kompleks dan sukar diputuskan secara mutlak. Ramai individu yang mempersoalkan mengapa peperangan, penyakit dan bencana alam dan ketidakadilan masih berlaku sekiranya Tuhan wujud dan bersifat maha baik. Namun, golongan teisme ia berhujah bahawa Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih. Walaupun teori saintifik seperti evolusi dan Big Bang sering digunakan untuk menjelaskan asal-usul kehidupan dan alam semesta, sesetengah pihak berpendapat bahawa kewujudan alam yang tersusun dan kompleks menunjukkan kemungkinan adanya pencipta. Dalam kepercayaan agnostisisme, kepercayaan ini kadang-kadang dikritik kerana dianggap boleh melemahkan keyakinan agama serta menimbulkan persoalan tentang tujuan hidup dan moral. Golongan agnostik ia mempertahankan bahawa pendirian mereka merupakan satu bentuk pengakuan terhadap keterbatasan pengetahuan manusia. Dalam jawapan balas bantahan yang kedua adalah jika kita melihat pada huraian bantahan pertama, ada menyatakan bahawa pengaruh agama menjadi faktor kepercayaan teisme dan ini terbukti kerana agama-agama besar menganggap kepercayaan ini seperti agama Yahudi, Islam dan Kristen. Dalam agama Yahudi, Tuhan itu berlaku satu kedudukan yang penting untuk semua kehidupan. Manakala agama Islam ini, Tuhan dikenali sebagai Allah dan merupakan satu-satunya Tuhan yang mencipta alam semesta, manusia dan segala makhluk hidup di bumi. Manakala agama Kristen ia berpendapat bahawa Tuhan itu ada dengan sendirinya, tidak diciptakan, bersifat abadi dan maha sempurna. Seterusnya, kewujudan alam dan terciptanya manusia berkesinambungan dengan sains dan evolusi yang berlaku dan ini jelas menolak fakta manusia berasal daripada satu individu yaitu Adam. Kepercayaan ini ia membawa implikasi besar terhadap akidah, moral dan kestabilan sosial kerana dapat menentukan asas iman, membuka ruang keruntuhan moral dan mengakis institusi masyarakat. Manakala kepercayaan agnostisisme, ia boleh mengelirukan individu dalam kewujudan Tuhan itu ada atau tiada. Hal ini ia menimbulkan perasaan ragu-ragu atau neutral terhadap tuntutan agama lebih berkaitan dengan teori pengetahuan. Hal ini kerana kepercayaan agnostisisme ia bersifat terbuka terhadap idea dan perspektif yang berbeza kerana kepercayaan ini ia melihat batasan pengetahuan manusia. Dalam bantahan kedua iaitu 4.0, jika benar bahawa seluruh umat manusia berasal daripada satu segala keturunan yang sama, di mana Adam sebagai umat manusia pertama berinjak sebagai penerima wahyu awal dan mengenali penciptanya, maka secara logiknya asas kepercayaan kepada Tuhan yang satu sepatutnya menjadi pengetahuan universal yang diwarisi tanpa gagal oleh setiap generasi. Melalui jawapan balas bantahan yang pertama bagi bantahan kedua, kepelbagaian yang wujud dalam kalangan manusia pada hari ini sebenarnya boleh dijelaskan melalui proses perkembangan masyarakat manusia. Dari sudut agama pula, kepercayaan bahawa manusia berasal daripada Nabi Adam merupakan salah satu asas penting dalam ajaran agama samawi seperti Islam, Kristen dan Yahudi. Oleh itu, kewujudan pelbagai bangsa dan budaya tidak semestinya bercanggah dengan kepercayaan tersebut. Dalam jawapan balasan bantahan yang kedua ialah sejarah manusia penuh dengan kepelbagaian fahaman, ia tidak semestinya menafikan asal-usul tunggal dalam tradisi agama.
Dari perspektif falsafah agama, kepercayaan pegangan adalah hasil daripada kebebasan untuk berfikir. Kesimpulannya, secara keseluruhan, perbincangan mengenai teisme, etisme, dan agnostisisme ia menunjukkan bahwa manusia mempunyai pelbagai pandangan dan tafsiran terhadap persoalan kewujudan Tuhan serta asal-usul kehidupan. Teisme ia menegaskan bahwa Tuhan sebagai pencipta alam semesta, manakala etisme ini ia menolak kewujudan Tuhan dan lebih mengutamakan penjelasan saintifik, manakala agnostisisme pula ia mengambil pendirian bahwa kewujudan Tuhan tidak dapat dipastikan secara mutlak oleh manusia. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.